Okey. Mulakan ya taklimat kita pada malam ni. Sebentar. Okey. Okey, hari ini adalah taklimat tentang kemahiran melalui reka bentuk KMR TS25 modul 6. Apa itu kemahiran melalui reka bentuk? Okey, mula-mula cikgu akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan TS25 modul 6, iaitu kefahaman melalui reka bentuk KMR. Okey, ada mungkin di antara kamu tak tahu, tak pernah dengar perkataan ni KMR. Apa tu KMR? Okey, sebenarnya KMR ni adalah modul 6 dalam di bawah sekolah transformasi. Okey, sebenarnya untuk modul 6 ni adalah lebih kepada murid lebih kepada murid di mana murid perlu melakukan projek. Sebenarnya untuk modul ini adalah memberi fokus kepada murid iaitu untuk memantapkan pembelajaran bermakna dan pentaksiran bilik darjah. Okey, pentaksiran bilik darjah itu PBD Okey, nak mantapkan pelajaran dalam kita punya silibus. Kemudian selain daripada itu dia nak mewujudkan persekitaran pembelajaran yang seronok, di mana murid terlibat secara lebih aktif. Itu adalah fokus utama KMR. Okey. Okay, sekarang ini fokus kita adalah lebih kepada murid tahun 4 Seri Amar. Kami memilih sampel yang pertama ni adalah murid 4 Seri Amar. Seramai 24 orang. Okey, murid-murid apa yang patut kamu buat? Okey, murid-murid dikendaki menjalankan pembelajaran berasaskan projek PBL yang bertemakan hargai tenaga dalam kehidupan. Di sini kita ambil host subjek kita adalah sains. Lepas tu kita ada tema kita ada kena dengan tenaga hargai tenaga dalam kehidupan. Okey, mata pelajaran lain yang terlibat selain daripada sains adalah matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan RBT. Okey, untuk modul 6 ini sebanyak 5 mata pelajaran yang terlibat Okey, saya ulang sekali lagi untuk mata pelajaran utamanya adalah sains. Okey, matematik, BM, BI, RBT adalah mata pelajaran untuk sokongan. Okey, itulah tema kita adalah hargai tenaga dalam kehidupan. Okey, untuk makluman kamu tahun 4 Amal, 4 Seri Amal kita dah belajar tentang tajuk tenaga kan? Betul tak? Betul. Okey, betul. Okey. Sebenarnya untuk tajuk tenaga, okey, kita tak lagi pergi ke untuk TP6 Kita tak pergi lagi untuk TP6. So projek ini adalah menjurus kepada TP6. Okey, guru-guru yang terlibat ini adalah guru ni. Ini seramai 5 orang kami akan terlibat untuk modul 6 untuk kelas kamu Seperti yang saya maklumkan tadilah. Okey. Big idea kita, ini ringkasan saja Big idea kita lah hargai tenaga dalam kehidupan. Okey, seperti yang saya maklumkan tadilah, dia ada kena-mengena dengan host subjek iaitu sains Tugasan kamu sebenarnya adalah untuk mereka cipta produk menggunakan tenaga solar. Okey, ini tajuk tenaga. Tugasannya adalah secara individu, seorang-seorang, menjurus kepada TP6. Hari itu untuk tajuk tenaga kita sampai TP5 saja. TP6 kita hold dulu, kita tak buat. So ini adalah projek ini adalah menjurus kepada TP6. TP yang terakhir tahap penguasaan ke-6. Okey. Sekarang saya pergi kepada untuk tugasan sains, tugasan yang pertama dulu Apa yang patut kamu buat? Okey, untuk tugasan sains. Okey, perhatikan betul-betul Murid dikendaki mereka cipta solar panel yang sesuai sebagai sumber alternatif kepada tenaga elektrik yang boleh digunakan dalam pelbagai alatan. Okey, kat sini kita mencipta solar panel yang sesuai. Okey, macam mana? Apakah ringkasan aktiviti ni? Okey, ringkasan aktiviti ni secara ringkas dulu saya bagi Yang pertama, murid mengumpul maklumat, lepas tu menonton video tentang penggunaan sumber tenaga secara berhemah. Okey, maklumat ni dan juga video ni mungkin akan saya kongsikan. Ataupun kalau kamu nak cari sendiri pun boleh. Okey, yang ini kamu akan kumpulkan maklumat semua berdasarkan dari macam-macam media lah. Dari buku, majalah, internet dan sebagainya.
Kemudian murid berbincang dengan guru berkaitan pelbagai cara untuk membina model solar system. Okey, model solar system ini kamu boleh Google ataupun saya akan bagi beberapa contoh macam mana nak bina model solar ini. Kit solar ini jangan risau, kit solar ini akan dibekalkan. Kamu akan membina satu model menggunakan solar kit. Kemudian selain kamu membina solar kit, kamu akan buat apa? Murid mula membuat projek dengan memasang solar panel yang dibekalkan. Solar panel ni mungkinlah kamu boleh buat kereta solar ataupun apa lagi, kipas yang menggunakan solar dan sebagainya. Kemudian murid menguji model yang dibina, kemudian kalau ada yang tak apa, yang ada yang boleh ditambah baik, kita akan tambah baik. Kemudian bila dah siap semua model tu, kamu buat satu pembentangan. Pembentangan tu kamu buat menggunakan video rakaman. Okey, secara detailnya nanti akan saya bimbing kamu secara ikut mata pelajaran lain. Kalau dalam kelas nanti saya akan fokus untuk yang sains. Okey, setakat ini untuk yang sains ni kamu faham, ada soalan tak? Ada soalan tak? Apa feedback yang lain? Saya nak tanya. Saya nak tahu apa feedback kamu tentang sains untuk projek ini? Faham atau tidak? Tugasan kamu untuk sains, kamu mereka cipta solar panel. Macam mana nak tahu? Nanti kita akan kongsikan video macam-macam lah, video contoh, cara pemasangan dan sebagainya. Okey, itu untuk sains. Okey, boleh? Boleh. Boleh, macam lemah aja. Okey, itu untuk sains. Kita ada lagi 4 mata pelajaran lain Okey, sekejap. Okey, ni untuk matematik pula. Okey, untuk matematik, Cikgu Siti Anida. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk Tiva. Baik, seperti yang kamu tahu, matematik adalah antara mata pelajaran yang akan terlibat dalam untuk projek ni ya. Baik, dalam tugasan ni kita akan menggunakan kaedah macam mana nak mencari perimeter dan juga keluasan suria panel tu. Jadi sebelum ni cikgu dah ajar dah untuk perimeter dan juga mencari luas sesuatu objek bentuk dua dimensi, iaitu segi 4 tepat, segi 4 sama dan juga segitiga. Baik, untuk aktiviti yang ini seperti yang kita tengok kat situ ya, yang pertama sekali ringkasan aktiviti yang akan kita buat, murid akan mengumpul maklumat berkaitan perimeter dan juga luas panel solar. Panel solar ni nanti akan dibekalkan kepada kamu. Baik, sebelum ni kita hanya mencari perimeter dan luas menggunakan rumus dan juga bentuk cube kan. Baik, dalam aktiviti ini cikgu akan ajar kamu macam mana cara nak mengukur panel tu dan juga macam mana kemudian kita nak panjang setiap panel tu, kemudian macam mana nak cari perimeter dan juga luas untuk panel solar tu ya. Baik, kemudian yang kedua, murid mencari maklumat dengan bimbingan cikgu sendiri ya untuk mengira perimeter, luas, bentuk 2D dengan pelbagai kaedah penyelesaian masalah. Sekejap. Okey, maaf ya, ada gangguan sekejap. Okey, bila kita dah siap tu semua, cikgu akan minta kamu untuk membuat pengiraan tu
dan juga kemudian membuat analisis, penambahbaikan dan juga maklum balas terhadap hasil pengiraan tadi tu. Sama ada penggunaan solar panel tu sesuai atau tidak dengan model yang kamu buat. Okay, kemudian akhir sekali murid membuat penilaian menggunakan borang senarai semak yang akan cikgu bekalkan kepada kamu semua. Baik, setiap langkah-langkah ni cikgu akan pantau kamu lah. Okay, cikgu rasa tu je kot. Cikgu Azu. Okey, terima kasih Cikgu Siti Anida. Okey, seterusnya mata pelajaran BM. Okey, kita serahkan pada Cikgu Rosnani. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk bahasa Melayu sebagai pelajaran sokongan pada aktiviti ini, jadi semua murid akan membuat tugasan menghasilkan buku skrap yang berkaitan maklumat yang pelbagai tentang sumber tenaga alternatif dan menyampaikannya secara bertata susila mengikut konteks. Okay. Dan untuk ringkasan aktiviti, apa yang kamu akan buat untuk yang selepas ini akan kamu jalankan, mula lebih baik awak mengetahui bagaimana cara buku skrap dihasilkan. Maksud itu buku skrap yang betul mengikut kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi kita tak ada buatlah buku skrap tu ikut suka je. Sebab dia akan dinilai dan akan dipersembahkan. Jadi cadangkan kamu bolehlah melihat YouTube atau mana-mana maklumat untuk sebelum kita memulakan. Jadi selepas itu kamu pula akan mengumpul maklumat berkaitan sumber tenaga. Sebab tema kita, jadi apa yang kita buat berkaitan dengan tenaga. Kemudian murid akan membuat analisis dan menulis berkaitan bahan sumber tenaga matahari dari sudut menghargai sumber tenaga matahari, produk menggunakan sumber tenaga matahari dan menjadikan sumber tenaga matahari sumber tenaga masa hadapan dalam buku skrap. Jadi apa sahaja berkaitan dengan sumber tenaga atau yang berkaitan dengan tenaga, kamu akan kumpulkan dan kita akan jadikan dia bahan utama dalam buku skrap itu. Jadi harusnya dapat bimbingan atau panduan daripada keluarga, ya, dan selain daripada kita akan menjalankannya dalam kelas selepas ini. Kemudian selepas kamu menghasilkan buku skrap dengan segala bahan yang kamu kumpul tadi, kamu akhirnya akan membuat persembahan buku skrap tu. Maknanya dalam persembahan ini kamu mesti menyampaikannya dengan bahasa lisan, ya, berkomunikasi dengan lisan dan bukan lisan dengan mantap. Maknanya awak buat latihan sebelum awak buat persembahan, kerana persembahan awak ni haruslah lancar dan dia akan dirakam. Saya harap semua murid faham dan selepas ini sama-sama awak menghasilkannya dengan baik. Saya rasa itu sahaja untuk bahasa, kerana selepas ini kita akan awak semua akan dibimbing dalam kelas. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rosnani. Okey, sekarang kita pergi ke mata pelajaran yang seterusnya, iaitu mata pelajaran bahasa Inggeris. Okay, kita jemput Teacher Ismaliza, ya. Okay, Assalamualaikum and good evening everybody. Alright, ya. Awak punya tugasan, okay, awak punya task, okay, make a poster to describe the alternative energy. Ya, samalah seperti apa yang Cikgu Azu beritahu tadi, kamu kena membuat apa? Tenaga sesuatu menggunakan tenaga solar, kan? Okay. Ringkasan aktivitinya, okay.
Pertamanya, kamu akan kumpul maklumat ya tentang tenaga matahari. Okey, kamu boleh dapatkan maklumat ni daripada internet ya. Okey, cubalah ya Google. Ada banyak ya maklumat tentang matahari ni. Alright. Next, murid menulis tentang tenaga solar dalam perenggan penulisan karangan. Okey, ini kamu kena tulis dalam bentuk paragraf lah ya. Kamu tulis maklumat yang kamu dapat ni, kamu tuliskan dalam bentuk perenggan. Seterusnya, kamu akan melukis poster tentang menghargai sumber tenaga, iaitu tenaga matahari. Alright, di sini teacher akan guide kamulah ya, poster yang bagaimana yang boleh kamu lukis, bukannya nanti kamu lukis ya yang tak ada kena-mengena ke kan dengan sumber tenaga tu. Alright, next one. Selepas kamu dah lukis ni, kamu akan rakamkan. Rakam means kamu akan videokan lah ya. Videokan, lepas tu kamu kena persembahkan. Maknanya kamu kena present dia. Kamu kena cerita dia tentang poster yang kamu dah lukis tu. Okey, ni semua nanti teacher akan guide kamu jugalah. Okey, itu saja yang teacher sampaikan. Okey, terima kasih Cikgu Ismailiza. Okey, sekarang kita untuk pergi ke subjek yang terakhir iaitu subjek RBT. Kita jemput Cikgu Rozi ya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Dengar suara cikgu ya? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Cikgu Azu, ni Cikgu Azu, tolong betulkan. InsyaAllah. Itu dia punya tu, screen. Tugasan. Okey. Terima kasih. Okey. Murid-murid 4 Sri Amma ya. Tugasan kamu ialah kamu kena perlu membentangkan hasil lakaran model solar yang terbaik menggunakan medium yang sesuai secara kreatif. Okey. Ringkasannya, mula-mula kamu menonton video yang diberikan berkaitan model solar solar panel yang ada. Okey, apakah model-model solar yang boleh kita buat lakaran, contohlah. Okey, seterusnya murid menjana idea dengan bimbingan guru tentang membuat lakaran awal model yang akan dihasilkan. Ya, Cikgu Rozi, ada murid kata dia tak dengar. Tak dengar? Ada yang tak dengar ya. Mic dah buka tu. Suara kurang kan macam marah pula. Dengar ya? Okey. Saya dengar jelas. Budak tak dengar ya? Ada yang kata tak dengar. Ya. Tapi skrin tu dia ada kan, nampak kan? Nampak. Okey, seterusnya membuat analisis, penambahbaikan dan maklum balas terhadap lakaran awal sebelum memilih lakaran yang terbaik. Maksudnya kita tadi buat beberapa lakaran lah. Setiap murid mungkin satu orang murid itu mungkin 2-3 lakaran. Kemudian dia akan pilih lakaran terbaik. Okey. Kemudian akhir sekali murid akan membuat persembahan lakaran yang terbaik yang telah dipilih. Iaitu kemudian kita akan buat rakaman video ya. Kamu buat lakaran tadi. Dan lakaran tadi dia ada kesinambungan dia. Maknanya kita akan hasilkan panel solar. Panel solar apa namanya? Model panel solar yang sesuai lah. Mungkin kereta solar ke, kipas solar ke, pintu automatik ke dan sebagainya. Nanti kamu nampak lah. Kita akan bimbing ikut subjek masing-masing ya. Okey, Cikgu Azu sains contohnya, saya RBT, matematik Cikgu Siti Anida, bahasa Melayu Cikgu Rosnani, bahasa Inggeris Cikgu Ismailiza. Dia ada maknanya bergabung lah kami ya untuk
projek ini. Okey, jadi sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Rozi. Okey, ada yang angkat tangan yang nak tanya ke? Ada siapa ni? Aniza Harun. Ada nak tanya ke? Ada yang angkat tangan? Tertekan kot. Tertekan ya? Okey, tak apa. Tertekan. Okey, saya teruskan ya. Sebenarnya projek KMR ni mata pelajaran sains adalah mata pelajaran utama host. Okey. Mata pelajaran BM, BI, matematik dan RBT adalah mata pelajaran yang menyokong sains. Okey. Sebab tu kita punya big idea kita adalah menghargai tenaga. Kita ambil tajuk tenaga. Tenaga dibaharui dengan tenaga tidak dibaharui. Kemudian kita pilih TP6. Di mana murid-murid perlu mencapai TP6. TP6 untuk tajuk ini adalah murid boleh berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang inovasi dalam penggunaan sumber tenaga pada masa depan. Itu yang projek kita untuk sains adalah membina model solar menggunakan cahaya matahari. Mata pelajaran yang lain BM, BI, matematik, RBT pun menjurus kepada TP6 menyokong big idea science. Setiap mata pelajaran tadi pun menjurus ke arah TP6. Okey. So, untuk KMR ini murid-murid dikendaki ataupun harapan objektifnya adalah murid-murid boleh mengumpul, mengurus maklumat daripada pelbagai sumber. Kamu akan cari pelbagai maklumat daripada banyak sumber. Okey. Kemudian kamu boleh kategorikan, kamu boleh uruskan maklumat yang telah kamu kumpul tersebut. Kemudian selain itu kamu boleh merancang projek. Rancang projek daripada apa yang ilmu yang kamu daripada bahan-bahan yang kamu kumpul tu kamu boleh merancang projek. Dapatkan matlamat yang jelas serta boleh dicontohi. Okey. Kamu boleh menstruktur, boleh menjadualkan bahagian bahan-bahan yang kamu dah kumpulkan tu. Okey, seterusnya murid-murid boleh melaksanakan projek mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kemudian bersistematik, tersusun, cekap. Kemudian projek yang dihasilkan tu menarik, kreatif serta memberi impak yang boleh dicontohi. Itu harapan, itu objektif dia. Okey, selain itu murid-murid boleh juga perlu membuat penilaian sendiri semasa dan juga selepas projek tentang sesuatu perkara. Bagaimana mereka belajar dengan menyeluruh, mendalam dan boleh dicontohi. Itu semua aspek TP6. Okey, selain daripada itu, murid boleh berkomunikasi secara lisan. Pasal tu kita ada pembentangan. Berkomunikasi secara lisan dan juga bukan lisan dengan mantap berkesan dan juga beradab. Okey, menggunakan pelbagai kaedah penyampaian dengan menarik dan berkesan penuh dengan keyakinan. Itu untuk pembentangan nanti secara individu. Selain itu murid juga mempamerkan nilai etika kerohanian secara tekal dan cemerlang. Okey. Pelaksanaannya, okey, murid akan dibekalkan dengan kit solar panel dan juga scrapbook. Okey, nak ambil tu bila akan dimaklumkan nanti. Okey, kamu akan dibekalkan seorang satu kit dan juga buku scrap. Dijalankan secara PDPR, secara online. Boleh berhubung dengan guru mata pelajaran masing-masing. Okey, nanti kami akan bimbing kamu, jangan risau. Tarikh akhir siap projek, siap rakaman tu, pembentangan tu pada 22 November. Bermaksud kamu ada masa lebih kurang 1 bulan dari sekarang. Okey, faham jelas? Kamu kena buat, kamu kena kena complete task tu untuk semua mata pelajaran tu tadi. Sign project untuk kit solar panel, model solar panel, BM, kamu ada scrapbook, kena ada pembentangan. Bahasa Inggeris kamu ada writing, kamu ada poster. Poster tu kamu boleh buat secara online ataupun secara poster secara lukisan biasa, Canva pun boleh. RBT kamu melakar projek yang kamu pilih tadi itu secara gambaran kasarnya. Okey, setakat ni ada apa nak tanya sebelum saya beri peluang pada PK1 untuk
memberikan sedikit ucapan? Ada? Okey. Okey, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Azurawati. Okey, tahniah kepada kelas 4 Seri Amal kerana terpilih untuk melaksanakan program KMR ni, kemahiran melalui reka bentuk. Dia sebenarnya kamu kena ambil benda ni dari sudut positif. Okey, macam mana apa benda yang Cikgu Azu dan cikgu-cikgu lain dah beritahu tadi. Okey, sebenarnya ini adalah satu kaedah pembelajaran yang terbaru. Kamu sekarang dah darjah 4, seperti yang kamu dah tahu, Menteri dah umumkan hari itu, dah memansuhkan peperiksaan UPSR. Okey, jadi kamu tak akan ambil UPSR dah. Dah habis, UPSR tak ada dah. Jadi, bila dah tak ada UPSR ni, kita akan ubah cara pembelajaran kita. Jadi kamu di sekolah kita ni, kelas kamu ni adalah kumpulan yang pertama yang akan melalui sistem baru ni. Lama-lama nanti dia akan, semua orang akan belajar macam ni. Jadi kamu yang akan start dulu benda ni. Okey, jadi sekarang ni kita macam yang cikgu dah cerita tadi, kamu akan buat satu projek dan projek itu melibatkan banyak subjek-subjek yang lain. Kalau sebelum ni kamu bila waktu BM kamu belajar BM je. Tak ada kaitan dengan subjek-subjek yang lain. Tapi sekarang ni dengan modul KMR ni, kemahiran reka bentuk ni, kamu akan buat satu projek iaitu main host dia tadi subjek sains dan subjek-subjek lain akan menyokong subjek sains ini. Maksudnya macam tadi kamu dah dengar untuk BM apa yang kamu kena buat. Berpandukan kepada projek sains yang kamu buat tadi. Bahasa Inggeris pun sama. Berpandukan berpandukan kepada projek sains yang kamu buat. Termasuklah juga dengan RBT. Jadi maknanya selepas ini satu projek kita akan melibatkan banyak lagi subjek-subjek yang lain. Jadi kenapa kita buat macam ni? Supaya kamu lebih faham bila kamu buat sendiri. Kalau sebelum ni cikgu cerita je macam mana yang dikatakan solar itu, macam mana solar itu berfungsi. Kadang-kadang ada setengah cikgu dia tak tunjuk pun. Dia cerita je solar dia macam ni. Sekarang ni kamu akan cikgu akan bagi terus dekat kamu apa yang dikatakan solar panel tu. Kamu akan buat sendiri sambungan wire daripada solar panel kepada motor. Kemudian tengok motor tu berpusing. Jadi maksudnya macam mana sambungan, kalau sambungan kamu salah macam mana? Tak dengar? Orang lain dengar tak? Tak clear? Dengar. Saya dengar. Okey. Dengar. Okey. Saya Mungkin kena kuatkan volume kot. Okey, jadi apa yang kamu buat tu kamu akan buat sendiri. Pastikan tengok macam mana kalau projek kamu tak jalan, kamu kena cari sendiri kenapa projek kamu tak jalan. Jadi itulah pembelajaran yang kita akan buat ni. Bukannya cikgu sendiri bagi kat kamu, okey projek macam ni, sambungan daripada negatif positif kena sambung, wire macam ni, tenaga matahari masuk. Kamu sendiri yang akan buat benda tu. Ambil dia punya solar panel, kamu sendiri yang akan buat sambungan dan tengok sambungan yang betul kat mana dia pusing. Kalau sambungan kamu salah, dia boleh pusing juga tapi dia akan pusing macam mana. Jadi kamu akan belajar sendiri benda tu. Jadi itulah cara sekarang ni kita punya sistem pendidikan kita dia akan berubah daripada sistem yang sebelum ni. Dia akan lebih kepada pemahaman. Murid-murid akan buat sendiri projek-projek tu. Jadi kamu adalah di peringkat, sebab sekarang ni kita masih dari di peringkat awal dan kamu adalah kumpulan yang pertama di sekolah kita. Jadi kita insyaAllah lah nanti kita akan teruskan dan tengok. Okey. Jadi selepas ni kalau kamu ada sebarang masalah boleh terus berhubung dengan cikgu. Sebab kamu ada tempoh lebih kurang sebulan. Kalau kamu ada masalah berkaitan matematik, kamu hubungilah dengan cikgu setiap Nida dan tengok kepada yang apa yang masalah kamu. Kontaklah guru yang bertanggungjawab yang terlibat. Okey, saya rasa itu saja. Saya serahkan kembali, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Azu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji. Okey, seperti yang
Haji Zuhairi cakap tadi, kamu adalah batch pertama untuk projek ini Selepas ni kita akan, projek ni akan berlangsung untuk kelas-kelas yang lain juga. Okay, so kamu di antara insan-insan yang terpilih. Okay, kalau lepas ni kita akan ada juga beberapa perjumpaan bergantung pada guru mata pelajaran masing-masing. Okey, untuk nak ambil kit tu nanti akan saya maklumkan. So sekarang ni kamu, langkah pertama adalah kamu boleh cari maklumat tentang tenaga solar, tentang matahari. Okey? Boleh? Tentang projek kit solar panel. Tu adalah langkah pertama, tugas pertama kamu. Kamu boleh cari dalam Google ataupun dalam buku. Banyak sekarang boleh cari banyak sumber yang boleh kamu cari. Okey, ada apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Betul, faham? Sebab Faham, ramai cikgu ada kat sini boleh kita kongsikan, mungkin ada yang kurang jelas ataupun ada nak kongsi apa-apa? Tu Iris Arisha tu tanya tu tulis dalam BI tadi tu. Oh, ada ya? Sekejap saya tengok Tulis dalam BI, tulis dalam BI ke teacher. Macam mana? Mestilah tulis dalam BI kan? Kalau BI tulis dalam BI lah. Ya, Ha. Kalau dalam bahasa Inggeris untuk essay tu mesti dalam BI sebab dia ada untuk apa grammar dan sebagainya tu. Semuanya TP6 teacher nak sambung lagi. Okey, Cikgu Isma boleh tambah sikit ke? Untuk poster tu memang kena tulis dalam bahasa Inggeris lah sebab memang itu adalah BI kan. So kena dalam BI. Sama juga yang kena tulis mengenai solar panel tu yang dalam bentuk perenggan tu kan, in a paragraph tu, itu pun dalam bahasa Inggeris lah. Tak apa, nanti semuanya nanti teacher akan semak balik apa yang kamu tulis tu dan guide kamulah ya, sama ada nak guna tenses tu kan. So guna past tense ke present tense ke, tapi bila kita nak cerita biasanya kita gunakan present lah kan, kecuali untuk benda-benda yang dah lepas. Okey, itu je lah dari teacher. Okey, terima kasih Cikgu Isma. Okey, ada lagi soalan? Tak apa, jangan malu, jangan segan sekarang. Kita boleh share kalau apa-apa yang tak faham ataupun kurang jelas. Okey, tak ada ya? Okey, nampaknya macam semua faham. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, tugas kesan pertama kamu adalah kamu boleh mula mencari maklumat tentang tenaga untuk sains dan mata pelajaran lain. Ya. Boleh bagi contoh barang tu ke? Barang solar. Contoh bahan solar, maksudnya macam mana? Cara model, contoh pembinaan model ke apa? Model. Model tu akan saya kongsikan contoh-contohnya. Okey. Bila dia orang boleh ambil tu? Kit model tu kita dah ada kan? Dah ada. Kit model tu dah ada, cuma kita tak ada scrapbook tu lagi. Hari ni hari Khamis. Nak bagi dulu ke apa? Mungkin boleh juga bagi dulu. Boleh juga bagi dulu. So, bila? Esok boleh. Esok pagi ambil kat jaga. Tapi nak kena bagi senarai nama dulu. Oh. Kan? Sebab kita tahu siapa yang ambil. Tak apa, nanti esok tak apa Cikgu Azul bagi, esok saya print, saya letak sekali. Kalau macam tu, okey. Kit solar tu kamu boleh ambil di Pondok Jaga ya? Betul? Boleh. Okey, ambil di Pondok Jaga, nanti ada senarai nama, kamu tik kalau tik ni kata dah ambil dekat Pondok Jaga kit solar tu. So bila balik je nanti kamu tengok dulu kit tu solar tu macam mana, kemudian kamu boleh juga Google cara-cara membina kit model solar tersebut. Selain tu saya juga akan cuba cari saya akan juga kongsikan pada kamu. Okey. Dia orang kena buat kereta ke apa? Kereta boleh, kipas boleh, apa lagi? Apa lagi? Cap atau cap. Topi yang ada kipas pun boleh tu pulang.
Open. Okey, murid-murid kamu akan dibekalkan dengan sekeping solar panel dan juga satu solar panel, dah siap wire dah dengan solar panel tu. Kemudian ada satu motor, kemudian satu kipas dan konektor untuk menghubungkan kipas motor dan juga solar panel. Jadi macam Cikgu Aziz cakap tadi, kamu boleh buat apa saja benda yang kamu nak buat menggunakan peralatan yang barang-barang yang kita bagi nanti lah. Kamu nak buat kereta ke, mungkin nak buat kereta, kamu kena buatlah bentuk dia sendiri, letak roda. Tapi kereta kamu mesti berfungsi menggunakan tenaga solar yang dibekalkan tadi. Ataupun kamu nak buat macam Cikgu Aziz tadi, nak buat topi. Topi dia ada kipas. Boleh. Ataupun nak buat sendiri kipas macam kincir angin ke apa, terpulang pada kamu. Kipas untuk kamu nak sejukkan badan, terpulang lah. Ada pemegang dia. Jadi kamu reka sendiri. Berdasarkan barang-barang yang akan dibekalkan. Itu je barang-barang yang dibekalkan. Jadi kamu kreatif lah untuk buat macam mana. Boleh tengok dekat YouTube contoh yang ada projek solar kan, boleh kamu Google. Okey, itu je. Okey. Okey, jelas? Yang lain? Okey, esok kamu boleh ambil dalam lebih kurang pukul 10 boleh? Pukul 10 pagi? Boleh. 10 pagi sampai pukul 5 petang boleh? 5 petang. Ya, okey, 10 pagi sampai 5 petang. So bila dah ambil tu nanti kamu tik nama bila dah ambil kena buat Okey. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak jelas? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, nanti kita akan jumpa lagi mengikut mata pelajaran masing-masing. Okey? Aku. Ya. So, Yang model tu boleh tukar minta pertolongan ibu bapa. Terpulang boleh. Boleh je. Azwini nak tanya apa Ya. buku scrap agaknya bila sampai? Buku scrap belum sampai lagi. Saya tanya guru besar. Buku aku minggu depan kot ya. InsyaAllah. Sebab apa nanti diorang ikut 2 kali Tanpa datang. dia ada lah, tanpa lah. Betul lah. Cikgu Azul, kita bagi sekali je senang kot. Bagi sekali dengan scrapbook Jadi orang tak payah datang banyak kali kot. Tapi scrapbook tu tak siap tak siap lagi. Takut lambat sekali lagi, boleh buat projek dulu kau tak? Kalau tak boleh takut, pasal kita dah bagi deadline sebulan. Kalau bagi barang lambat seminggu, dah 3 minggu. Betul juga, boleh juga. Okay, tak apa. Sebab kita tak Mudah-mudahan tahu. Tak tahu juga. Sebab kita tak tahu lagi bila dapatnya. Okey, yang lain ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana hadir untuk talimat ni, dan sekali lagi tahniah untuk murid-murid 4 amal sebab terpilih untuk projek KMR pada tahun ini. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih semua. Bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Azu, Ya, apa tu? Kan Canva tu anak kata program tu kan macam kena bayar, takut budak tak mampu pula ke? Canva ada yang free kan dia? Ada yang free ya? Canva ada yang free kan? Ada free, ada free kak? Oh, ada yang free. Okey. Yelah, yelah ada dalam handset ya kan, ada yang free. Delima bukan akaun Delima budak, ada Canva tak akaun Delima budak? Kalau cikgu dia ada Canva kan? Cikgu ada. Budak Kalau budak ada tak? Ataupun bagi pilihan lah ya, siapa nak guna Canva kan, sebab personal kan, individu kan. Individu. Siapa nak guna kertas lukisan ke ataupun manila card ke kan. Yang tu dia orang beli sendiri lah ya. Beli sendiri Itu sendiri. Okey. Tapi kalau kita nak bagikan drawing block tu,
paper tu pun kita ada. Ada ke? Ada banyak. Ya. Ada TS. Bolehlah kot. Nanti bagi tu sekali. Jadi kalau diorang nak, mungkin diorang boleh, yelah maknanya apa, sebagai draft ke, kalau diorang nak betul-betul lah kan, kalau nak sebagai draft ke kan. Kalau Boleh diorang tak kita nak bagi gunakan sekali kan. dengan scrapbook pun boleh. Ya. Lah. Boleh juga. Okey lah. Kalau dah ada, okey lah. Okey. Okey sama. Okey, Adam nak tanya apa-apa lagi, Adam? Ada. Boleh leave tekan merah. Tekan merah. Alau. Kalau boleh lambat sedikit. Apa tadi? Kalau boleh lambat sikit lah cikgu esok. Tak apa. Kita sampai pukul 5 Boleh. 10 sampai pukul 5. Boleh tak kalau pukul 5? Boleh kan? Boleh je. Tak ada Baru balik. Kalau 5 baru balik kerja. Sabtu ambil tak apa esok. Hari Sabtu tak apa. Boleh? Okey, Tiba boleh apa? Boleh keluar ya? Adam boleh keluar? Kita dah nak bincang lagi apa? Ada apa Ada apa Ha. Okey, tak ada apa yang lain? Cik Rosie, Kak Nani? Tak ada. Tak ada. Alright. Terima kasih. Okey. Sama-sama. Okey. Terima kasih. Sama. Okey. Salam. Assalamualaikum. Salam.